Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang Palestin. Seperti yang kita ketahui, Palestin adalah sebuah negara yang telah dijajah oleh Israel sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Negara Palestin ini tidak dapat kita asingkan lagi dengan pengeboman, dengan pembunuhan daripada pihak-pihak Israel, di mana mereka ini membunuh, menembak, mengebom masyarakat di sana, termasuklah kanak-kanak, bayi, orang tua, wanita maupun lelaki. Seperti yang kita ketahui juga, banyak bantuan daripada pihak-pihak seperti Malaysia, Indonesia, dan lain-lain yang telah memberikan bantuan kepada Palestin. Apa yang perlu kita ketahui di sini adalah penduduk Palestin pada asasnya, iaitu pada dasarnya, mereka ini hidup sama seperti kita, di mana menjalani kehidupan seperti bekerja, pergi sekolah, pergi masjid, dan sebagainya. Mereka ini perlu bersedia dengan sembarang kemungkinan, sama ada pada bila-bila masa sahaja bom akan dijatuhkan ataupun tembakan akan dilakukan kepada mereka. Israel juga telah membina satu tembok besar di mana tembok ni mereka gunakan untuk memisahkan di antara Palestin dan juga Israel. Kehidupan orang Palestin ini sangat berbeza dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ni, kita senang mau dapat air, kita senang mau dapat bekalan makanan, tapi di Palestin tidak macam begitu. Sebabnya sebanyak 97% daripada bekalan air dorang tidak sesuai digunakan untuk manusia, tanaman maupun haiwan. Sebabnya bekalan air bersih dorang ni dikawal oleh tentera Israel. Tetapi apa yang dapat saya katakan di sini adalah kehidupan Palestin yang dahulu tu lebih baik daripada yang sekarang. Pada 24 hari bulan 8 2020, negara Israel ni baru je melancarkan serangan udara, iaitu bom ke atas Palestin. Pada tahun 2007, pihak berkuasa Israel ni bersetuju untuk memberikan makanan kepada pihak Palestin, tetapi dengan jumlah yang sedikit supaya dorang tidak kekurangan vitamin, maksudnya tidak matilah. Di dalam polisi tersebut, Israel menyatakan bahawa pihak Palestin ini hanya akan menerima 37% buah-buahan, 19% bekalan daging kepada pihak Palestin. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini kita telah diserang dengan pandemic situation, iaitu virus COVID-19. Baru-baru ini telah disahkan oleh kerajaan Palestin bahawa jangkitan COVID-19 telah meningkat sebanyak 426 dan juga mereka telah mendapat 8 kematian. Akhirnya pihak Palestin ini telah memberikan satu arahan untuk mengekang penyebaran virus COVID-19 dengan menutup masjid, menutup universiti dan juga sekolah-sekolah. Bagi penduduk Palestin, arahan tidak keluar daripada rumah ini adalah perkara yang biasa kerana semenjak tahun 2007 lagi mereka telah mendapat kawalan untuk tidak keluar ke mana-mana di atas sebab-sebab yang tertentu. Tetapi disebabkan virus COVID-19 yang semakin meningkat menyukarkan mereka untuk mendapatkan bekalan makanan. Kerana itulah mereka memerlukan bantuan daripada pihak-pihak yang bermurah hati untuk membantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Nabilah binti Muhammad Sa'id, PID 1826, akan berkongsi tentang Aman Palestin, iaitu mengenai bantuan Aman Palestin. Aman Palestin ini ialah sebuah pertubuhan, bukan kerajaan, yang memberi bantuan kecebasan, kebajikan dan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Aman Palestin ini mula beroperasi pada tahun akhir 2004. Aman Palestin ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk membantu rakyat Palestin bagi menghilangkan rasa kelaparan, rasa kesunyian yang telah diberikan oleh tentera Israel. Kini Aman Palestin ada untuk membantu dan bersama-sama penduduk Palestin untuk mengharungi ujian tersebut. Aman Palestin ini berinisiatif untuk memberi bantuan dan menyalurkan sumbangan yang secukupnya
kepada penduduk Palestin supaya mereka boleh meneruskan hidup. Aman Palestin ini juga akan sentiasa memastikan setiap wang ringgit yang didermakan oleh orang lain, oleh masyarakat daripada negara lain, Aman Palestin ini bertanggungjawab untuk memastikan setiap dermaan itu sampai kepada penduduk Palestin dan memastikan juga boleh membaik pulihkan keadaan hidup penduduk Palestin di negara Palestin. Pada 3 hari bulan Januari tahun 2006, Aman Palestin ini telah diluluskan secara rasmi di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu SSM, dengan nama Aman Palestin Berhad, sebagai sebuah syarikat yang tidak berteraskan kepada keuntungan semata-mata demi untuk membantu penduduk Palestin dengan secara kolektif, dengan secara terancang, dan mereka akan memastikan mereka akan dapat memberikan bantuan kepada penduduk Palestin secara berterusan dan dapat memastikan untuk membaik pulih segala keadaan di sana dengan secara lebih berkesan, supaya penduduk Palestin ini tidak merasa berputus asa dengan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Seorang insan yang menjadi satu sosok tulang belakang kepada Aman Palestin ini ialah Abdullah Zaid bin Abdul Rahman, iaitu merangkap presiden bagi Aman Palestin. Kita masuk kepada matlamat Pertubuhan Aman Palestin. Matlamat Pertubuhan Aman Palestin ini adalah untuk menerbitkan rasa keinsafan dalam diri setiap insan manusia daripada warga negara yang lain ataupun orang yang bukan Islam sekalipun, untuk mereka merasa insaf dan menerbitkan rasa sedikit rasa keinsafan yang mana penduduk Palestin ini telah lama memendam perasaan mereka yang tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Aman Palestin memberikan kepada orang lain untuk menerbitkan rasa insafan dalam diri mereka supaya mereka dapat merasakan sedecebis kasihan dan dengan ikhlas hati mereka boleh memberikan derma yang sewajarnya ataupun bentuk bantuan lain kepada penduduk rakyat Palestin. Matlamat yang kedua Pertubuhan Aman Palestin ini adalah mereka nak mengajak orang lain untuk bersama-sama dengan Aman Palestin bagi membantu penduduk Aman Palestin dengan memberi bantuan dalam bentuk wang, ringgit ataupun bentuk bantuan makanan asasi, supaya penduduk Palestin ini dapat dijamin masa depan mereka. Bantuan yang segera yang mereka perlukan yang salah satunya yang utama adalah daripada bentuk bantuan kecemasan ataupun bentuk bantuan yang perubatan. Jadi mereka ini sangat memerlukan bantuan daripada kecemasan, hospital, ubat-ubatan, makanan, wang ringgit ataupun tempat tinggal. Daripada derma-derma yang disalurkan daripada orang yang telah disalurkan daripada orang ramai juga, Aman Palestin ini telah berjaya membuat beberapa projek yang dapat membantu penduduk Palestin ini meneruskan kehidupan mereka. Dan Aman Palestin ini mengharapkan kesedaran dan bantuan daripada orang ramai itu adalah untuk kita memberikan sinar harapan kepada penduduk Palestin supaya kita dapat membantu meringankan bebanan dan penderitaan yang telah ditanggung oleh rakyat Palestin. Justru itu, Aman Palestin ini telah bergerak melalui 3 landasan, iaitu daripada yang pertama adalah
kemanusiaan. Yang kedua adalah persaudaraan. Yang ketiga adalah kesucian Baitul Maqdis. Aman Palestin ini juga merupakan sebuah badan yang menjadi sumber rujukan marjiyah dengan memberikan peranan sebagai memberikan pertolongan serta memberikan sokongan an-nusrah dan rakyat Palestin untuk mereka menikmati kehidupan yang lebih baik. Selain itu juga pelbagai program dan aktiviti telah diadakan bagi memperbaik pulih lagi keadaan di sana. Aman Palestin ini juga telah berjaya menubuhkan kem-kem pelarian apabila bangunan ataupun kawasan Palestin di sana dibom ataupun dijatuhkan luru pandu oleh tentera Israel. Mereka ini boleh terus pergi kepada pusat-pusat pelindungan, iaitu kem-kem pelarian yang telah ditubuhkan oleh Aman Palestin. Kali ini kita akan melihat pula kepada bentuk-bentuk program ataupun aktiviti ataupun projek yang telah dilaksanakan oleh Badan Aman Palestin ini bagi membantu penduduk Palestin supaya penduduk Palestin ini boleh meneruskan kehidupan mereka dengan lebih selesa ataupun dengan lebih selamat. Yang pertamanya, Badan Aman Palestin ini telah berjaya menubuhkan satu rumah anak-anak yatim Palestin di mana kanak-kanak Palestin yang ibu bapanya terbunuh disebabkan kejadian yang berlaku, mereka ini boleh diberikan perlindungan yang sewajarnya dan selamat, dan mereka boleh menduduki rumah anak-anak yatim Palestin. Yang kedua adalah bantuan pelajaran kepada kanak-kanak ataupun anak-anak muda supaya mereka terdidik dan terpelajar, iaitu menyediakan bantuan pelajaran yang mana tempat belajar mereka ini adalah di tempat kamp pelarian mereka sendiri. Yang ketiga adalah bantuan sara hidup Palestin. Di sini Palestin ini iaitu menyediakan bantuan sara hidup untuk anak-anak yatim Palestin yang berada dalam kemiskinan dan kemelaratan. Dan ini mengundang satu rasa yang sangat membimbangkan kerana anak-anak muda ini boleh dilatih dan dididik oleh orang ramai supaya mereka satu hari nanti boleh menjalani hidup mereka dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Yang keempat adalah projek pembiayaan keluarga miskin yang ada dalam Palestin, yang ada dalam penduduk Palestin itu sendiri. Yang kelima adalah projek pertanian sara diri di Nablus. Yang keenam adalah projek berbuka puasa, iaitu di mana Badan Aman Palestin ini telah menyediakan makanan buka puasa untuk penduduk Palestin yang seperti kita tahu mereka tidak ada makanan satu pun untuk mereka untuk dijamah sewaktu berbuka puasa, sewaktu azan dikumandangkan dan mereka tiada makanan untuk berbuka puasa. Yang ketujuh adalah Pertubuhan Aman Palestin ini telah memberi bantuan bekalan ubatan kepada penduduk Palestin, iaitu di mana Aman Palestin ini telah menyediakan bekalan-bekalan ubatan, di mana ini adalah merupakan keperluan yang sangat-sangat penting kepada penduduk Aman Palestin
setelah apabila mereka diserang ataupun apabila mereka telah diceroboh oleh tentera Israel, dan pada waktu itu ada yang tercedera, dan bantuan yang telah mereka dapatkan itu mereka boleh segera gunakan untuk mengubati penduduk Palestin yang telah tercedera. Dan bantuan kecemasan seperti ini sangat dialu-alukan. Ianya penting adalah untuk salah satunya boleh menyelamatkan nyawa ataupun boleh mengubati sementara sebelum mereka menjumpai tempat yang selamat untuk berlindung. Projek yang ke-8 adalah projek korban. Projek korban Aidiladha di Palestin ini adalah merupakan Aman Palestin akan membekalkan sejumlah ataupun sepotong daging ataupun sejumlah daging korban untuk pelarian yang berada di dalam kem-kem Palestin pada waktu tersebut. Dan perkara ini juga dapat membantu penduduk Palestin supaya mereka rasa dihargai oleh bantuan, oleh pemberian ini, kerana mereka juga boleh menyambut Hari Raya Aidiladha bersama penduduk Aman Palestin dan bersama Badan Aman Palestin yang sedia membantu memberikan pertolongan. Yang ke-8 adalah bantuan Hari Raya, iaitu di mana di sini adalah Aman Palestin akan membekalkan ataupun akan memberikan pakaian dan membekalkan makanan yang diperlukan oleh anak-anak yatim Palestin, penduduk masyarakat Palestin yang telah ditindas dan rakyat Palestin yang berada di dalam kem pelarian, supaya mereka boleh merasai ataupun menikmati kenikmatan Hari Raya Aidilfitri. Yang ke-9 ialah bantuan ambulans bagi Klinik Hamzah. Bantuan ambulans ini adalah di mana apabila penduduk Palestin ini telah diserang ataupun seperti tadi juga telah diserang ataupun diceroboh oleh tentera Israel, dan pada kejadian ada yang terluka, selain daripada ubat-ubatan tadi, mereka boleh juga dibawa kepada hospital dengan menggunakan ambulans Klinik Hamzah. Ke-9 ialah bantuan kegiatan anak-anak yatim, iaitu di mana Aman Palestin ini akan menyediakan sedikit aktiviti untuk anak-anak yatim di Palestin supaya mereka dapat merasai kenikmatan masa kecil mereka ataupun masa kecil mereka yang telah lama dirampas oleh tentera Israel. Kerana apa? Kerana ibu bapa mereka telah tiada dan mereka masih lagi kecil ataupun masih lagi menjadi kanak-kanak yang sepatutnya mereka mestilah mempunyai masa untuk bermain. Tetapi kini keadaan di sana menyebabkan kanak-kanak di Palestin, seorang yang cekap dan berani melawan tentera Israel yang pada ketika itu telah mengacukan senapang ataupun pistolnya kepada di depan mereka, di depan kanak-kanak tersebut. Dan kanak-kanak Palestin ini juga tidak dapat merasai kehidupan normal yang telah dirasakan oleh orang lain, oleh orang warga negara lain. Seperti yang kita tahu, pada beberapa bulan yang lepas telah munculnya satu virus wabak penyakit, iaitu coronavirus, yang telah mengugut banyak nyawa mahupun di dalam
negara Malaysia ataupun di luar negara Malaysia. Dan di sini kali ini saya akan memperlihatkan kepada anda tentang bagaimana penduduk Palestin menangani kes COVID-19 di sana. Hampir kesemuanya penduduk Palestin yang terdiri pada kanak-kanak ataupun remaja ataupun dewasa, mereka lebih banyak menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Mereka lebih banyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dan mereka telah berjaya menghabiskan 30 juz Al-Quran secara dalam waktu yang singkat. Yang mana perkara ini tidak boleh dilakukan dengan senang oleh warga negara lain. Dan kanak-kanak Palestin di sana, mereka telah dididik supaya mempunyai rasa berani dan tidak takut untuk mati, kerana mereka tahu jika mereka mati di dalam keadaan yang mereka terkena disebabkan bom ataupun ditembak oleh tentera Israel, mereka tahu mereka bukannya mati sia-sia. Dengan itu, saya mohon maaf jika ada kesilapan ataupun jika ada kekurangan, dan jika ada tersilap memberi maklumat di dalam perkongsian ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya menyudahi perkongsian kita pada kali ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.